Cubaan suara pengerusi acara. Cubaan suara panel pertama. Cubaan suara panel kedua. Cubaan suara panel ketiga. Sarapan pagi memakan bakwan. Bakwan dimakan bersama saya. Senang hati bisa berkawan. Dari segera kami berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah. Salam pertemuan. Salam kasih sayang. Salam Keluarga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya dapat kita bertemu di gelanggang forum peringkat negeri Pahang bagi tahun 2022. Tajuk yang saya dan para panel akan bincangkan pada hari ini ialah tangisan alam. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan para panel yang akan mengupas isu ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memberikan takrifan tentang alam sekitar. Alam sekitar boleh ditakrifkan sebagai segala benda hidup atau bukan hidup yang wujud secara semula jadi atau secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Hadirin yang dihormati sekalian, alam sekitar kita telah mengalami pelbagai perubahan kerana sikap manusia yang seperti anjing dengan bayang-bayang. Manusia telah menjadi hulu malang pangkal celaka akan hilangnya keindahan alam sekitar di Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan para panel yang akan mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Panel pertama, yang senyumannya manis bergula, Saudara Ahmad Fahmi Hakimi bin Ahmad Fadil. Apa khabar Saudara Fahmi? Khabar baik saudara pengerusi. Bagaimana dengan anda? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Baiklah, panel kedua yang kecil molek tetapi otak ligat bergasing, Saudara Muhammad Aiman Farhan bin Zulkarnain. Apa khabar Saudara Aiman? Khabar baik saudara pengerusi. Terima kasih kerana menanyakan khabar saya. Sama-sama. Baiklah, panel yang ketiga pula, satu-satunya bunga dalam kalangan kumbang pada hari ini, Saudari Johira binti Rahim. Apa khabar Saudari Johira? Alhamdulillah, baik-baik saja saudara pengerusi. Terima kasih kerana memberikan peluang untuk berada dalam forum ini. Sama-sama. Baiklah, kita lanjut ke forum kita dengan soalan yang pertama untuk Saudara Ahmad Fahmi. Baiklah, Saudara Fahmi, apakah bentuk pencemaran yang ada dan apakah punca akan pencemaran tersebut? Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Saya akan menerangkan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi apabila terdapat kehadiran xenobiotik, iaitu bahan kimia buatan manusia, dan apabila berlaku perubahan pada persekitaran semula jadi. Mengikut laporan yang dibuat oleh Food Agriculture Organization of the United Nations pada tahun 2018, di Australia dianggarkan terdapat 80,000 kawasan telah tercemar. Jadi, antara punca utama pencemaran tanah ini berlaku adalah akibat kegiatan manusia seperti pelombongan, perindustrian pertanian dan banyak lagi. Sebagai contoh, aktiviti pertanian ini dapat mencemarkan tanah kerana penggunaan bahan kimia, penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berleluasa. Petani-petani menggunakan bahan-bahan ini kerana mereka ingin mengambil jalan yang mudah untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak dalam masa yang singkat dan juga untuk menjimatkan kos. Peningkatan penggunaan racun serangga pula dapat dilihat dalam kalangan negara berpendapatan rendah seperti Bangladesh, di mana peningkatan penggunaan racun serangga meningkat sebanyak 4 kali ganda dan juga Ethiopia sebanyak 6 kali ganda. Seterusnya, kegiatan manusia seperti pembalakan dan penerokaan hutan juga dapat memberikan kesan kepada tanah kita kerana aktiviti ini dapat melonggarkan struktur tanah akibat kekurangan akar pokok dan boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh. Sebagai contoh, kejadian tanah runtuh yang berlaku di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada 11 November 2015 dan kejadian yang sama ini berlaku di Lebuh Raya yang sama pada tahun 2021. Ini sahaja hujah saya tentang pencemaran tanah. Kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih Saudara Fahmi atas lontaran hujah yang cukup bernas itu tadi. Baiklah, kita lanjutkan dengan soalan kedua untuk Saudara Aiman yang kelihatan berkabar-kabar ini memberikan hujahnya. Baiklah Saudara Aiman, buktikan dengan hujah anda satu bentuk pencemaran yang lain dan jelaskan puncanya. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Saya akan memberikan hujah berkenaan dengan
berkenaan dengan pencemaran alam sekitar selain daripada pencemaran tanah, iaitu pencemaran air. Pencemaran air boleh ditaklifkan sebagai apapun perubahan yang berlaku secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, abu, biologi atau radioaktif air, sehingga menjejaskan kegunaan dan fungsi air tersebut kepada manusia dan tempat lain. Seperti semua sedia maklum, sungai merupakan antara sumber utama air bersih di negara kita. Apabila sungai mengalami pencemaran, sumber air bersih di negara kita semakin berkurangan, dan hal ini pasti memberikan implikasi buruk kepada negara. Untuk pengetahuan semua, sekarang hanya tinggal 53% sahaja sungai di negara kita boleh dikategorikan sebagai sungai bersih, manakala sebanyak 5% sungai di negara kita boleh dikategorikan sebagai sungai tercemar teruk. Antara sungai yang pernah mengalami pencemaran teruk ialah sungai Kim Kim di negeri Johor dan sungai Kampung Daran di negeri Pulau Pinang. Antara punca terjadinya pencemaran air ialah pembuangan sisa toksik daripada kilang industri. Hal ini dilakukan kerana kebanyakan pihak kilang tidak ingin menanggung kos pengurusan sisa toksik tersebut. Perkara ini juga dapat menyebabkan tenaga dan masa kerja mereka. Selain itu, pencemaran air boleh berpunca daripada sikap masyarakat kita sendiri yang gemar membuang sampah ke dalam sungai maupun laut. Sikap yang tidak bertanggungjawab ini telah menyebabkan kebanyakan sungai di negara kita sudah tidak selamat lagi untuk dijalankan apa-apa aktiviti. Di samping itu, tumpahan minyak juga menjadi antara punca berlakunya pencemaran air. Tumpahan minyak boleh terjadi akibat pelanggaran kapal di laut dan kebocoran tangki minyak kapal. Contohnya, pelanggaran kapal MV Weni dengan kapal MT Bunga 3 yang membawa 61,000 lebih tan metrik minyak tanah telah menyebabkan kawasan laut Tanjung Ayam di Kota Tinggi, Johor Bahru tercemar teruk. Sekian sahaja dahulu daripada saya. Balik kepada saudara pengurusi. Terima kasih saudara Aiman atas hujah yang panjang lebar itu tadi. Sekarang tiba masa untuk saudari Juhira pula untuk menjawab pertanyaan daripada saya. Baiklah saudari Juhira, selain daripada dua bentuk pencemaran yang telah dinyatakan, masih ada satu lagi bentuk pencemaran utama yang sering berlaku di negara kita. Uraikan pencemaran tersebut dan apakah sebab perkara itu terjadi? Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Saudara, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah sudah diuraikan. Jadi pada kali ini saya akan menguraikan tentang pencemaran udara. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan dahulu frasa pencemaran udara. Pencemaran udara ialah satu keadaan yang melibatkan bahan biologi dan bahan kimia yang terkandung dalam udara sehingga boleh mencemarkan kualiti udara. Antara punca yang menyebabkan pencemaran udara ialah pelepasan asap penyeraan. Tidak dapat dinafikan masyarakat pada masa ini amat bergantung kepada kenderaan untuk gerak ke mana-mana sahaja. Implikasinya, pelepasan asap kenderaan tersebut akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya seperti klorofluorokarbon atau CFC. Punca seterusnya ialah kebakaran yang dilakukan untuk membuskan sampah. Lebih malang lagi, dapat juga kebakaran yang tidak dijangka. Sebagai contoh, kebakaran dapat membuskan sampah pulau burung di Nimbun Teban yang menyebabkan pencemaran udara di kawasan sekitar. Saja, kira-kira 400 orang penduduk terpaksa diarahkan berpindah dan beberapa buah sekolah terpaksa diarahkan tutup. Ia adalah hadiri betapa bahayanya pencemaran udara kepada alam sarwa jagat. Situasi ini haruslah dibendung kerana apabila nasi sudah menjadi kubur, kita hanya akan berputih mata melihat keadaan tersebut. Sekian sahaja ujian daripada saya, kembali semula kepada pengerusi. Terima kasih saudari Juhira atas hujah yang cukup berilmiah itu tadi. Baiklah hadirin sekalian, izinkan saya membuat rumusan atas apa yang telah dibincangkan oleh para panel kita sebentar tadi. Baiklah, rumusan yang saya dapat buat di sini ialah punca utama pencemaran bermula daripada sikap manusia itu sendiri. Bilakah kesedaran dalam diri manusia ini akan timbul? Adakah sudah terhantuk baru tengadah? Sama-sama kita renungkan demi kemaslahatan bersama. Baiklah warga dewan sekalian, perbincangan kita tidak akan berakhir di sini. Kita lanjutkan isu yang semakin panas ini dengan bahagian kedua, iaitu kesan terhadap masalah pencemaran. Untuk itu saudara Aiman, buktikan dengan hujah anda punca-punca pencemaran yang anda telah nyatakan sebentar tadi.
Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Baru-baru ini, negara kita digemparkan dengan berita pencemaran Sungai Kim Kim yang telah berlaku pada 7 Mac 2019. Pencemaran tersebut berlaku kerana pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuang bahan toksik jenis SW311 pencemar minyak ke dalam sungai tersebut, lalu mengakibatkan warna air sungai tersebut bertukar menjadi hitam dan toksik. Berikutan dengan perkara tersebut, banyak hidupan aquatik seperti ikan dan udang mati akibat kadar toksik yang tinggi. Selain itu, bahan toksik yang dibuang juga tersebar mengikut arus sungai dan menyebabkan pencemaran gas terjadi di kawasan sekitar sungai tersebut. Akibatnya, beberapa orang murid dan pekerja kantin dari 2 buah sekolah berdekatan mula jatuh sakit dan mengalami sesak nafas. Akhirnya, pencemaran ini telah menjejaskan 6,000 orang penduduk dan sampai 2,775 orang mangsa telah menerima rawatan. Tindakan penutupan sekolah yang terlibat juga dilakukan bagi mengelakkan kadar mangsa akibat pencemaran ini terus meningkat. Berkaitan dengan pembuangan sampah sarap, pada 13 Januari tahun ini, negara kita menerima satu berita yang amat menyedihkan, iaitu penemuan bangkai seekor anak penyu di pesisir pantai Pulau Terengganu, Kuala Terengganu. Bangkai anak penyu tersebut telah dibawa untuk proses bedah siasat. Hasilnya, pihak bedah siasat menimpai asbab utama kematian anak penyu tersebut, iaitu tertelan plastik. Lebih menyedihkan, terdapat tiga lagi kes disebabkan oleh perkara yang sama terjadi sebelum ini. Perkara ini tidak akan terjadi seandainya masyarakat kita tidak membuang sampah ke dalam sungai maupun laut. Tidakkah kita berasa salah atas kematian anak penyu tersebut? Tidakkah kita berasa kesian akan nasib yang bakal menimpa anak-anak penyu yang lain? Apa gunanya negeri-negara terkenal dengan penyu seandainya penyu mengalami kepupusan akibat sampah sarap yang kita buang? Jika masalah ini tidak dibendung, sudah pasti populasi penyu di negara kita akan semakin berkurangan, dan perkara ini akan memberikan implikasi yang buruk kepada negara dalam sektor ekonomi maupun kelanjutan. Sekian sahaja daripada saya. Balik pada saudara pengerusi. Kecil-kecil cili padi sungguhnya saudara Aiman. Terima kasih atas pujian yang cukup mantap itu tadi. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, pencemaran udara terutamanya jerebu kerap kali berlaku di negara kita. Untuk itu, saya tujukan persoalan ini kepada saudari Juhira. Baiklah saudari Juhira, apakah kesan negatif pencemaran udara terutamanya jerebu kepada manusia dan hidupan lain? Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Pada kali ini pula saya akan menerangkan tentang kesan-kesan negatif yang disebabkan pencemaran udara. Antara kesan yang berlaku ialah menjejaskan pertumbuhan tanaman. Apabila pencemaran berlaku, sudah tentu tumbuh-tumbuhan juga akan turut terjejas dan tidak mendapatkan nutrien secukupnya sehingga boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. Kesan negatif yang lain ialah menjejaskan kesihatan manusia. Apabila udara tercemar, sudah pasti kita tidak dapat menghirup udara yang segar dan malah memberi kesan buruk kepada kita kerana mengganggu sistem pernafasan sehingga boleh menyebabkan sesak nafas dan lebih teruk lagi boleh mengundang kematian. Sebagai contoh, kejadian jerebu yang berlaku di Kalimantan Indonesia telah menyebabkan kekalutan dan mengancam kesihatan manusia di kawasan sekitar. Punca berlakunya kejadian tersebut dikatakan berpunca daripada kebakaran di ladang kelapa sawit. Kesan kejadian tersebut juga turut merebak ke negara-negara jiran seperti Malaysia dan Filipina. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudara Syamil. Terima kasih saudari Juhira atas pujian yang telah disampaikan. Baiklah warga Dewan sekalian, pada 8 Ogos 2021, Laman Sesawan Malaysia kini telah menulis artikel tentang pencemaran tanah yang berlaku di Sungai Nangan. Untuk itu, saya tunjukkan permasalahan ini kepada saudara Fahmi. Baiklah saudara Fahmi, sila kemukakan ujian anda tentang kesan negatif sekiranya pencemaran tanah ini masih gagal untuk ditangani. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pencemaran tanah merupakan pencemaran yang tidak dapat dilihat secara visual atau langsung dan menjadikannya bahaya yang tersembunyi. Antara kesan pencemaran tanah adalah pencemaran ini dapat menjejaskan kesihatan manusia kerana makanan yang dimakan berkemungkinan telah tercemar.
Makanan ini boleh tercemar kerana kesihatan manusia terjejas kerana terdapat 50% makanan yang dimakan oleh manusia bersumberkan oleh tumbuhan yang ditanam di dalam tanah. Pencemaran ini memberikan kesan kepada tumbuhan dengan memperlahankan metabolisme tumbuhan dan membantutkan pertumbuhan tanaman serta menjadikan tanaman tidak selamat untuk dimakan. Contoh bahan kimia yang dapat memberikan kesan kepada tumbuhan adalah seperti arsenik, plumbum dan juga kadmium. Pencemaran ini menyebabkan penyakit berpanjangan dan juga penyakit jangka pendek. Sebagai contoh, penyakit jangka pendek adalah sakit kepala, sakit dada, loya dan muntah dan juga ruam. Manakala penyakit jangka panjang adalah kanser dan leukemia akibat tanah bercampur dengan petrol dan juga masalah sistem saraf akibat tanah bercampur dengan plumbum. Seterusnya, tanah yang tercemar juga boleh mengakibatkan pencemaran udara dan juga pencemaran air. Masalah ini berlaku kerana tanah mengawal pertukaran gas dengan atmosfera dan juga pembebasan gas rumah hijau. Pembebasan gas rumah hijau secara tidak terkawal boleh meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan pembakaran terbuka. Manakala pencemaran air pula berlaku kerana sebanyak 1% air terkumpul daripada tanah. Tapi jumlah yang kecil ini boleh memberi impak yang besar kepada ekosistem kita kerana air mengalami pelbagai proses seperti tanah menyimpan air, tanah menapis air, tanah menyokong keperluan air oleh tumbuhan dan tanah juga menyalurkan air ke permukaan. Sangat besar impak pencemaran ini kepada ekosistem dan juga manusia. Ini sahaja ujar saya tentang kesan pencemaran tanah. Kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih saudara Fahmi atas pujian yang cukup tegas itu tadi. Baiklah saudari Juhira, berdasarkan kesan-kesan buruk yang telah dibincangkan oleh para panel, sila kemukakan pujian anda tentang cadangan prakarsa terbaik bagi menangani masalah ini sebelum duka menjadi parah. Terima kasih saudara Syamil. Sama-sama. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang prakarsa terbaik yang boleh dilakukan oleh semua pihak. Sudah terang lagi bersulur bahawa semua pihak perlu mengambil tenaga dan usaha seperti awal dengan tebing dalam menangani pembalot ini demi menjaga kelestarian alam sekitar. Kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar perlu dititik beratkan dan diterapkan dalam sanubari setiap dari kita sejak dari rumah lagi. Usaha lain yang boleh dilakukan untuk membendung pencemaran alam ialah pelbagai pemantauan dan inisiatif boleh dilakukan oleh pihak berwajib supaya pencemaran tidak terus meranakkan alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudara Syamil. Cukup tajam duri daripada sekuntum bunga kita pada hari ini. Baiklah warga dewan sekalian, perbincangan kita sudah tiba ke penghujungnya. Akhir kata daripada saya berharap semua pihak dapat berganding bahu bagai awal dengan tebing dalam melestarikan alam sekitar kita daripada musnah begitu saja. Untuk itu, saya persilakan saudara Fahmi untuk memberikan kata-kata terakhirnya. Saya berharap forum ini dapat membuka mata masyarakat tentang betapa teruknya kesan pencemaran kepada kesihatan kita dan juga alam sekitar. Jadi marilah kita bersama-sama mengatasi masalah pencemaran ini. Sekian, terima kasih.